Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Dinamika Struktur Sosial di Seluruh Dunia bagi subjek Ketaksamaan Sosial CDA 40703. Kumpulan kami memilih negara Myanmar sebagai salah satu contoh. Negara Myanmar terkenal dengan isu konflik utama iaitu isu pergolakan dan penindasan melibatkan minoriti Muslim etnik Rohingya. Isu penindasan ini telah memberi kesan ke atas beberapa aspek seperti politik, ekonomi dan pendidikan. Isu ketaksamaan sosial yang berlaku di Myanmar ini telah memberi kesan kepada struktur sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan hubungan diplomatik negara Myanmar dengan negara-negara jiran turut terjejas. Antara masyarakat Myanmar yang terpaksa berdepan dengan ketaksamaan sosial dari aspek politik di negara tersebut ialah etnik Rohingya. Aspek politik pertama yang terpaksa dihadapi oleh etnik Rohingya ialah pemerintah Myanmar tidak mengakui etnik Rohingya sebagai warga negara. Perkara ini dapat dilihat apabila pada tahun 1974, kerajaan Myanmar telah membentuk satu akta yang secara jelas menafikan hak etnik Rohingya sebagai warga negara. Dan hal ini sekaligus telah menyebabkan etnik ini dilabelkan sebagai pendatang asing tanpa izin walaupun mereka berada di negara sendiri. Aspek politik yang kedua ialah etnik Rohingya terpaksa berdepan dengan diskriminasi dan tekanan yang kuat oleh pemerintah Myanmar. Hal ini berlaku di mana masyarakat Rohingya ini perlu meminta kebenaran daripada pihak berkuasa terlebih dahulu apabila mereka ingin keluar daripada kampung halaman mereka sendiri. Namun begitu, kebiasaannya permintaan mereka ini akan ditolak tanpa sebarang sebab yang kukuh. Perkara yang berlaku ini dengan jelas menunjukkan ketaksamaan sosial yang wujud antara etnik Rohingya dengan masyarakat Myanmar yang lain, di mana mereka menerima layanan dan kelebihan yang berbeza walaupun dalam negara yang sama. Aspek yang seterusnya ialah mengenai penafian hak. Pemerintah Myanmar menafikan hak etnik Rohingya di mana etnik ini tidak dimasukkan sekali dalam proses pembinaan negara Myanmar. Dasar kerajaan telah mendiskriminasikan segala aspek kehidupan dan akses untuk mendapatkan pendidikan, penjagaan kesihatan serta pekerjaan ke atas etnik Rohingya. Aspek terakhir ialah hak kebebasan disekat di mana etnik Rohingya tidak dibenarkan untuk berkahwin dan mereka perlu meminta kebenaran pihak berkuasa terlebih dahulu sekiranya ingin berkahwin. Selain itu, masyarakat Rohingya turut dilarang untuk memiliki anak lebih daripada 2 orang. Perbuatan ini secara jelas telah menunjukkan bahawa Myanmar telah melanggar hak-hak asasi manusia dan penindasan-penindasan yang dilakukan ini adalah untuk bertujuan bagi mengusir masyarakat Rohingya daripada Myanmar. Penindasan agama. Salah satu bentuk ketaksamaan sosial yang paling jelas berlaku di negara Myanmar ialah isu agama. Sejak dahulu lagi, isu agama di Myanmar telah menjadi konflik utama berlakunya ketaksamaan sosial dalam masyarakat. Isu penindasan terhadap golongan etnik Rohingya merupakan isu yang paling besar dan melibatkan agama di Myanmar. Golongan teraniaya ini telah hidup dalam cengkaman penderitaan dan ketakutan bertahun-tahun lamanya setelah tidak diberi hak asasi kemanusiaan seperti pengiktirafan kewarganegaraan yang sah oleh kerajaan Myanmar. Walaupun pada hakikatnya etnik Rohingya merupakan penduduk asal dan majoriti penduduk sebelum Burma dan British menguasai wilayah Arakan, kesannya menyebabkan status etnik Rohingya sebagai golongan minoriti yang terasing disebabkan oleh penjajahan British di Myanmar. Mereka kehilangan identiti masyarakat Rohingya apabila mereka melarikan diri ke Bangladesh pada tahun 1946 ketika berlakunya perang etnik. Apabila mereka kembali semula ke Myanmar, dasar negara sudah berubah menyebabkan golongan ini tidak lagi diakui sebagai rakyat Myanmar. Hal ini muncul disebabkan oleh stratifikasi sosial dalam masyarakat membezakan golongan minoriti dalam sesebuah kelompok. Apabila hal ini berlaku, golongan etnik Rohingya mula meminta bantuan dan perlindungan daripada negara-negara Islam.
Hal ini demikian kerana timbulnya diskriminasi terhadap agama Islam dan Buddha di Myanmar menyebabkan umat Islam Rohingya ditindas dari sudut keagamaan. Selain itu, bentuk diskriminasi yang diterima oleh Islam Rohingya ialah penutupan masjid dan madrasah secara paksa. Tidak cukup dengan itu, ada segelintir pihak yang memaksa agar masjid dan madrasah yang diarahkan supaya dimusnahkan. Mereka juga tidak dibenarkan dan dihalang untuk membina masjid baru mahupun membaik pulih masjid yang sedia ada. Hal ini dapat dilihat apabila masjid-masjid tidak pernah diperbaiki mahupun diambil peduli oleh pihak kerajaan Myanmar. Tambahan juga, golongan ini bukan sahaja dilarang mendirikan solat jemaah di tempat umum, malahan larangan dalam menyambut perayaan dalam Islam seperti bulan Ramadan, Hari Raya Aidilfitri dan sambutan Maulidul Rasul juga tidak dibenarkan oleh golongan majoriti Buddha. Namun bagi etnik Rohingya ini, yang menjadi keutamaan mereka adalah kebebasan beragama, di mana mereka boleh meraihkan hari kebesaran dalam Islam serta melakukan ibadat tanpa sebarang ancaman bagi mereka sudah memadai. Lebih menyedihkan lagi apabila kedudukan tempat beribadat bagi umat Islam kemudiannya digantikan dengan kuil Buddha. Segala aktiviti perkahwinan dan pergerakan umat Islam di sana telah dihadkan. Umat Islam di sana juga dipaksa untuk keluar agama Islam dan menganut agama Buddha. Tambahan lagi, golongan wanita Islam tidak dibenarkan memakai hijab dan turut ditindas serta didiskriminasi. Hal ini menunjukkan bahawa hak asasi golongan wanita Islam tidak dijaga dan boleh dilakukan dengan sesuka hati serta dianggap sebagai hamba. Penderitaan Rohingya tidak berakhir di situ apabila mereka turut dianiayai dengan dibakar rumah dan kediaman mereka sekiranya ada golongan tersebut yang mengingkari arahan yang ditetapkan oleh kerajaan. Walaupun Myanmar telah menandatangani perjanjian dengan Bangladesh, namun tindakan tersebut hanyalah sekadar satu tindakan perhubungan awam bagi menutupi tindakan kejam mereka. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membolehkan pelarian etnik Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh pulang ke Myanmar dalam tempoh 2 bulan. Hal ini jelas menunjukkan kesan penindasan yang berlaku disebabkan oleh kuasa dan status yang dimiliki oleh golongan atasan menyebabkan penganiayaan kepada golongan bawahan. Tindakan kerajaan Myanmar ini hanya sekadar lakonan bagi mengaburi mata masyarakat antarabangsa. Bukti ini jelas menunjukkan bahawa golongan ini merupakan golongan yang paling ketara ditindas di dunia berbanding dengan kaum minoriti di negara-negara lain menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Aspek jantina. Bagi sesetengah wanita di negara tersebut, ketaksamaan jantina memegang kepentingan peribadi mereka sebagai wanita berketurunan Burma dengan ahli keluarga mereka yang tinggal di Burma. Terdapat ahli keluarga mereka mengalami penindasan dan jauh lebih terhad daripada lelaki yang menentang ketaksamaan jantina. Mereka juga mahu berpeluang menerima pendidikan dan mampu mencapai status yang sama dengan lelaki dalam masyarakat. Yang pertama adalah di dalam bidang pendidikan, iaitu persaingan untuk mendapatkan tempat di institusi yang khusus seperti di dalam bidang perubatan maupun teknikal. Persaingan antara lelaki dan wanita disebabkan oleh kekosongan yang sangat terhad. Oleh itu, terdapat institusi yang membuat ujian kelayakan siapa yang akan merebut kekosongan tersebut. Sekiranya keputusan mendapati skor kedua-duanya adalah sama, namun lelaki akan diberi keutamaan terlebih dahulu untuk mengisi kekosongan tersebut. Ini menyebabkan golongan wanita terpaksa mengalah sehingga dapat membuang nilai dan potensi mereka. Keadaan seperti ini akan menyebabkan mereka masuk ke dalam putaran ganas untuk berkahwin awal bagi melepaskan kemiskinan. Perlembagaan Myanmar menjamin lelaki dan wanita untuk mendapat hak yang sama di dalam pendidikan. Kebanyakan golongan wanita hadir ke sekolah rendah tetapi masih ramai yang tidak menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya. Yang kedua adalah pekerjaan dan pendapatan. Di Myanmar, wanita dinilai dengan teruk jika mereka bekerja di luar rumah. Masyarakat di sana dan kerajaan mereka melihat wanita terutamanya sebagai pengasuh dan hanya lelaki yang bertindak sebagai pencari nafkah. Lebih-lebih lagi, kerajaan Myanmar telah melaksanakan sistem sosial di mana untuk memperoleh pendidikan sangat sukar bagi wanita dan hampir mustahil
bagi mereka yang berasal dari keluarga yang berpendapatan rendah. Di sana juga, pekerja wanita dibayar gaji kurang daripada gaji pekerja lelaki walaupun melakukan pekerjaan yang sama. Kebanyakan wanita ditawarkan bekerja di sektor pertanian, perkhidmatan dan industri. Kesimpulannya, wanita akan mendapat upah yang lebih rendah secara konsisten daripada lelaki tanpa mengira profesion mereka. Golongan wanita sering berhijrah ke bandar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi ia mendatangkan risiko termasuk pemerdagangan manusia, pengasingan daripada keluarga dan diskriminasi gaji yang berterusan. Jika wanita berumur pertengahan yang terlibat di dalam dunia pekerjaan, mereka berpotensi tinggi untuk menarik diri daripada bekerja untuk menjaga keluarga. Seterusnya adalah pelibatan politik. Walaupun ramai orang di Myanmar menganggap lelaki lebih berpendidikan berbanding wanita, namun ianya bukanlah satu masalah. Oleh itu, akses kepada pendidikan tidak mendorong ketaksamaan dalam penyertaan politik. Pada tahun 2008, tentera kerajaan Myanmar telah mengadakan referendum untuk menyokong perlembagaan mereka sendiri dan buat julung kalinya telah mengadakan pilihan raya umum pada tahun 2010, selepas 2 dekad. Sejak dari itu, Myanmar telah bertukar kepada kerajaan demokrasi dan telah beransur-ansur membangun di bawah kerajaan baharu. Pada masa itu, negara di bawah pemerintahan yang dipanggil kerajaan demokrasi kuasi sivilian. Walau bagaimanapun, ia masih kekal sebagai satu negara yang maju dan penlibatan wanita dalam politik paling rendah. Permasalahan di sini adalah Perlembagaan 2008 dan Pemilihan Umum 2010 tidak mempunyai jaminan terhadap penlibatan wanita dalam politik di mana lebih separuh daripada populasi negara adalah kaum wanita. Penyertaan wanita di dalam politik masih terhad sehingga hari ini. Ia bukan hanya dari segi jumlah tetapi juga mengenai sejauh mana suara mereka diketengahkan. Peranan dan tanggungjawab jabatan wanita belum ditentukan dengan jelas dan tidak ada garis panduan dan prosedur yang jelas. Beberapa wanita mewakili peranan membuat keputusan dalam politik dan kehidupan masyarakat walaupun negara tersebut mengalami proses reformasi dalam banyak sektor. Seterusnya kita akan pergi kepada ekonomi. Latar belakang ekonomi Myanmar. Myanmar yang sebelumnya dikenali Burma digelar tanah emas. Tanah emas di sini bermaksud tanah yang kaya dengan sumber asli, iaitu minyak, biji timah dan mineral-mineral yang lain. Bumi Myanmar juga mempunyai kayu-kayan yang berharga iaitu jati, rosewood dan lain-lain. Pembangunan ekonomi Myanmar mula diperbaharui oleh British pada abad ke-20 setelah British berjaya menakluki Myanmar sepenuhnya bermula abad ke-19. Sektor-sektor ekonomi di Myanmar telah mengalami pembaharuan dan antara ekonomi yang diberi tumpuan ialah pembalakan, perlombongan dan pertanian komersial. Sektor pembalakan menjadi tumpuan utama British kerana Myanmar mempunyai hasil kayu jati yang sangat berkualiti dan seterusnya menjadikan kayu jati sebagai ekspor kedua terpenting di Myanmar. Bagi sektor perlombongan pula, perlombongan petroleum dan biji timah telah diberi tumpuan oleh British bermula pada tahun 1886. Myanmar telah mengeluarkan minyak petroleum secara besar-besaran
menjelang awal abad ke-20 pada tahun 1908. Perombongan biji timah juga turut menjadi perhatian pihak British setelah dimajukan dan diambil keuntungannya. Myanmar telah menjadi pengeluar biji timah keempat terbesar di Asia Tenggara apabila berjaya mengeluarkan biji timah sebanyak 100,000 tan sebelum Perang Dunia Kedua dahulu. Bagi pertanian komersial pula, pihak British telah mengambil kesempatan dengan memujuk dan menggalakkan orang Myanmar untuk membuka tanah baharu dan meneroka hutan di kawasan delta untuk penanaman padi. Bagi meningkatkan pengeluaran padi seterusnya menjadikan Myanmar sebagai negara pengeluaran padi terbesar di Asia Tenggara pada ketika itu. Ekonomi Myanmar telah dinikmati dan diterokai oleh penjajah British, menyebabkan rakyat Myanmar hidup miskin di tanah air sendiri setelah keuntungan dikaut oleh pihak British. Ketidakadilan dalam struktur sosial jelas dilihat sejak zaman penjajahan British lagi. Pada mata kasar, mungkin ia sesuatu yang baik kerana beranggapan bahawa penduduk Myanmar dapat mengubah nasib mereka menjadi lebih baik dan maju. Akan tetapi, di sinilah ketaksamaan sosial timbul dengan jelas apabila pihak British tidak memberikan hak yang sepatutnya penduduk Myanmar dapat daripada hasil mereka sendiri. Penduduk Myanmar pada ketika itu tidak berupaya bersaing dengan golongan pedagang-pedagang asing, khasnya dari segi modal dan teknologi menyebabkan mereka masih hidup dengan cara lama dan masih mengekonomi sara diri serta hidup miskin. Seterusnya, perbincangan isu. Perbincangan isu di sini menumpukan kepada pembaharuan ekonomi yang berlaku pada zaman pemerintahan Thein Sein. Thein Sein iaitu Presiden Myanmar yang ke-8 di antara tahun 2011 sehingga 2016 telah mewarisi ekonomi yang teruk dan tidak berfungsi. Thein Sein telah berusaha dalam mengembalikan ekonomi Myanmar kepada yang lebih baik dan lebih stabil. Antara usaha yang dilakukan ialah pengenalan undang-undang pelaburan asing yang baru. Keuntungan juga turut telah diberikan untuk mendorong pertumbuhan yang adil. Proses pembaruan tanah turut dilakukan serta memperkenalkan sistem insurans kesihatan universal. Pembaharuan ekonomi Myanmar lebih jelas dilihat ketika pemerintahan Thein Sein berbanding pemerintahan Aung San Suu Kyi sekarang. Sekarang, ketaksamaan dalam struktur sosial dari segi ekonomi di Myanmar dilihat sangat ketara, lebih-lebih lagi apabila isu Rohingya sedang hangat diperbincangkan di seluruh negara. Apabila sesebuah negara itu berlaku pergolakan, maka dengan serta-merta ekonomi juga turut terkena tempiasnya. Isu Rohingya telah menjejaskan ekonomi Myanmar apabila banyak pelabur luar menarik diri kerana beranggapan Myanmar sebagai negara yang kejam dan tidak selek.
Apabila ekonomi negara terjejas, maka isu kemiskinan dan lambakan penganggur turut meningkat. Kita beralih pula kepada cadangan. Langkah yang paling berkesan dalam menangani isu ekonomi adalah dengan menekankan perkembangan pendidikan setiap penduduk Myanmar tidak kira usia. Menurut Ishak Yusof 2009, telah menjelaskan bahawa pendidikan tinggi berkait langsung dengan tahap pertumbuhan ekonomi. Jelas menunjukkan pendidikan amat penting untuk ekonomi negara. Menurut PON 2008, kewujudan kemiskinan adalah disebabkan oleh kegagalan dalam mendapat pendapatan yang lebih tinggi dan ini secara tidak langsungnya dipengaruhi dengan pencapaian dalam tahap pendidikan yang rendah. Isu ini dapat dibendung dengan syarat tiada sikap pilih kasih dan peluang yang sama rata diberikan tidak kira kepada golongan miskin atau kaya dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan mereka. Melalui pendidikan jugalah mampu membuka mata rakyat bahawa memilih pemimpin adalah penting kerana pemimpin akan menentukan nasib setiap rakyat itu. Sekian daripada saya. Aspek seterusnya ialah pendidikan. Pendidikan di Myanmar pada mulanya dianggap antara yang terbaik di Asia. Tetapi selama berada di bawah pemerintahan junta tentera Myanmar, aspek pendidikan ketinggalan banyak kemajuan. Namun pada hari ini, kerajaan Myanmar bertungkus lumus meningkatkan kembali kemajuan dalam aspek ini. Walaupun begitu, sepanjang usaha peningkatan dijalankan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang berlaku. Antara isu yang akan dibincangkan pada aspek ini ialah: pertama, peluang yang rendah bagi guru-guru dalam pembangunan profesional memberi kesan kepada kualiti perkhidmatan pendidikan dan kaedah pengajaran. Akibat daripada lambakan kanak-kanak, maka keperluan kepada guru semakin bertambah. Keadaan ini menyebabkan guru-guru yang direkrut tidak mendapat kebaikan yang sepatutnya daripada pihak kerajaan. Seterusnya, kos persekolahan yang membebankan menyukarkan kanak-kanak yang tidak mampu untuk menamatkan persekolahan. UNESCO mengenal pasti masyarakat di Myanmar hanya menerima persekolahan selama 2.8 tahun sahaja. Ini kerana selain keperluan untuk membayar pakaian seragam sekolah, buku-buku dan alat tulis, mereka juga sering dipaksa untuk membayar yuran-yuran lain yang tidak munasabah seperti peralatan dan aktiviti-aktiviti sekolah. Di samping itu, sebahagian kawasan geografi tidak dapat menyediakan pendidikan awal kepada kanak-kanak atas faktor berlaku konflik dan tiada pengaksesan pada pendidikan. Contohnya di Arakan. Masyarakat majoriti di Arakan ialah etnik Rohingya. Akibat daripada diskriminasi yang berlaku memberi kesan buruk kepada kanak-kanak terutamanya dalam aspek ini. Akhir sekali, masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti yang berlaku pada etnik Rohingya. Mereka punya sistem pendidikan sendiri tetapi tidak mempunyai organisasi yang teratur. Misalnya, tiada ketetapan umur di dalam kelas. Kesimpulannya, Myanmar masih lagi mempunyai dinamika struktur sosial yang tidak stabil, terutamanya dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan politik, agama, gender, ekonomi dan pendidikan. Struktur sosial di Myanmar juga masih memperlihatkan jurang yang ketara antara masyarakat, khususnya pada perbezaan agama.